الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب عنا وحكمه لرزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح فافتح لنا بالهدى بالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah, tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat hidup serta dikumpulkan kita pada saat ini di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, diharapkan para hadirin hadirat sekalian yang mengikuti majlis ilmu pada ketika ini sihat wal afiat insya-Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita berbekalkan hati yang bersih dari sebarang penyakit yang menyebabkan amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kedatangan kita mengikuti majlis ilmu ini dengan niat yang baik, niat yang sahih. Mudah-mudahan kita semuanya direzekikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, yang berkat dunia dan akhirat. Apabila Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya, tak peduli siapa pun yang dipilih oleh Allah, diletakkan dalam majlis ilmu, itulah petanda-petanda baik. Itu suatu petanda baik. Apabila seseorang itu dipilih oleh Allah, apabila seseorang itu dipilih oleh Allah, dihimpun dalam majlis zikir, dihimpunkan dalam majlis ilmu, itu petanda yang baik. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala memilih mereka-mereka itu untuk diberi kebaikan, diberi kebajikan. Tanda-tanda orang-orang yang akan dipermudahkan oleh Allah untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Baik, insya-Allah sambungan kitab Munyatul Musalli. Muka surat berapa kitab? Rumi 19. Perenggan kata Imam Ghazali. 21. Okey, 21. Muka surat 21, jangan dikitab, boleh tengok insya-Allah. Edisi lain saya tak pastilah. Tajuk dia kelebihan sembahyang. Kalau kitab Rumi dia ada tulis tajuk besar gitu. Kitab Jawi tak ada. Kitab Jawi dia tak ada tulis kelebihan sembahyang gitu. Ada yang pakai kitab Jawi tak ada? Ustaz pakai kitab Jawi Ustaz? Ada yang pakai kitab Jawi ya. Baguslah kitab Jawi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum
bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Ini satu lagi apabila Allah Ta'ala memilih kita duduk dalam sesuatu majlis, contohnya pagi ni topik yang kita nak sembang, nak bincangkan ini, nak huraikan ini adalah perkara yang bersangkut paut dengan sembahyang. Ini tanda-tanda Allah Ta'ala nak memperbaiki sembahyang kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala nak terima solat hamba-hambanya, maka Allah akan dekatkan hambanya dengan ilmu yang bersangkut paut dengan solat. Tanda-tanda Allah nak terima sembahyang kita. Kalau Allah tak nak terima amalan solat kita, Allah akan biarkan kita solat dalam keadaan kejahilan. Allah akan biarkan kita solat dalam keadaan kejahilan. Mudah cakapnya, Allah biarkan kita solat dalam keadaan membabi buta solat. Solat bukan tak solat. Tapi solat dalam keadaan tak tahu syarat, rukun, sah, batal. Tapi semayang. Jadi kita tak nak duduk dalam golongan yang sedemikian. Orang yang solat tanpa ilmu solat, solatnya tidak diterima oleh Allah. Walaupun cukup 5 waktu. Jadi dapat penat. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, solat berjamaah. Tak padan dengan solat fardu, buat solat sunat pula, tapi rupa jadi debu. Allah tolak, Allah tak terima. Kenapa Allah tak terima? Kerana beramal tanpa beramal tanpa ilmu ni boleh bukan tak boleh. Siapa kata tak boleh beramal dengan tak belajar? Siapa kata tak boleh? Boleh. Tapi Allah tak terima. Kita solat dalam keadaan masih lagi berhadas besar contoh. Sebab mandi wajibnya tak sah. Sebab apa mandi wajib tak sah? Tak pernah belajar mandi wajib, tak tahu. Dengar orang kata mandi wajib, niat mandi wajib, dia pun niat pun mandi siram lebih kurang. Macam solat sunat Jumaat, ramai yang mandi solat Jumaat, mandi solat sunat Jumaat, mandi sunat Jumaat lah. Ramai yang mandi sunat Jumaat tapi tak sah. Sebab apa? Contohnya mandi solat Jumaat ni, hukum dia mandi tu hukum dia sunat. Kalau tak mandi pun sah mayang Jumaat kita tu. Tapi kalau cara mandinya itu tidak betul, tak dapatlah pahala mandi sunat Jumaat. Nama je mandi sunat tapi perbuatannya sama macam mandi wajib. Ramai kita tak tahu tu dengan mandi sunat. Mandi sunat. Buka kita punya tu, air hujan tu. Teruslah niat aku mandi solat Jumaat, aku mandi sunat Jumaat. Berlebu lebih kurang dah. Alhamdulillah dah mandi sunat Jumaat. Tak dapatlah kalau cara mandinya tak betul. Hukum mandi itu sunat tapi perbuatan sama macam mandi wajib. Kena ratakan semua anggota tubuh badan kita yang zahir. Macam sembahyang sunat, nama sembahyang sunat tapi Fatihah wajib, tumakninah wajib, berwuduk wajib, ngadap kiblat wajib. Nampak tak? Itulah pentingnya ilmu. Jadi betul lah kata ulama, orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tak akan diterima oleh Allah. Jadi rugi gitu. Nanti menyesal gitu. Ya Allah, mana rugi pahala banyak atas dunia dulu. Apa amal yang tak buat? Semua buat. Tapi mana pahalanya? Nak bagi pahala macam mana? Cara buat salah. Sebab tu saya kata tadi, orang-orang yang Allah pilih letakkan dalam majlis ilmu, itu petanda Allah nak terima amalan dia. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Sebab tu dalam belajar, dalam mengaji ni, kena jaga betul-betul niat kita. Jaga niat kita, betulkan niat kita. Kerana dengan niat yang salah tadi pun kita tak akan dapat ilmu yang berkat. Kita nak ilmu yang berkah. Mana ilmu yang dapat kita amalkan, ilmu yang bila kita belajar boleh jadi asbab amalan kita yang salah jadi betul. Kalau dulu salah, sekarang ni bila belajar jadi betul. Bukan sekadar panduan, bukan sekadar panduan dan pedoman sahaja. Bukan sekadar tahu dan faham sahaja, tapi tak dapat kita serapkan di dalam diri kita. Di ilmu manfaat ni, ilmu ni petunjuk daripada Allah. Allah tunjuk kita pagi ni ilmu tentang solat contohnya.
Maka kita tahu dan kita faham. Kemudian dapat tak kita serapkan dalam diri kita? Dapat tak kita amalkan dalam solat begitu dan begini seperti yang kita dah tahu? Kalau dapat amalkan, itu namanya bermanfaatlah ilmu tu. Kalau sekadar tahu saja, faham saja, tapi contohnya dah tahu dah, kita solat ni tak boleh bergerak, kena berdiri betul-betul, tak boleh goyang-gayih. Jangan toleh kiri, jangan toleh kanan tanpa hajat yang dibenarkan. Tahu dah, tapi dalam solat masih kita buat macam tu. Masih nak toleh kiri kanan, masih. Tu kita tak dapat amalkan lagi. Jadi kita nak ilmu yang bermanfaat, maksud ilmu yang boleh digunakan. Baik, jadi pagi ni katanya Musannif rahimahullahu ta'ala, kata Muhammad ibnu Ali Tirmizi radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata dia? Bermula sembahyang itu imaduddin. Imaduddin, kelebihan sembahyang. Jadi kita kena tahu kelebihan sembahyang ni apa kelebihan. Perlu kita kena tahu kelebihan dia supaya boleh menarik minat kita. Bila kita tahu kelebihan sesuatu perkara, dia akan memberi kesan pada diri kita. Semangat nak solat, bersungguh nak jaga solat, bersungguh nak pastikan solatnya betul. Sebab apa? Tahu dah kelebihan. Tahu dah kelebihan. Maknanya kalau aku solat dengan cara yang salah, aku takkan dapat kelebihan. Jadi perlu kita tahu kelebihan. Kelebihan solat ni apa benda kelebihan? Berpuluh tahun kita buat tak nampak pun untung ni. Yang miskin lah gitu, yang sederhana lah gitu. Tapi solat apa kelebihan sebenarnya solat ni? Sebab tu ada orang kata, apa faedah kau semayang ni, aku tengok kau makin sesak pula hidup kau. Aku tak semayang mewah. Aku tak semayang mewah, kau semayang tengok sesak je hidup. Dia tak tahu kelebihan sembahyang. Jadi perlu kita tahu kelebihan sembahyang supaya menarik minat kita nak solat. Berasa rugi kalau tak solat. Itu perlu tahu kelebihan. Bukan tiba-tiba nak solat je. Sebab tu kitab ni, kitab Munyatul Musalli ni nak membahaskan tentang solat, tapi tak masuk lagi syarat rukun ni. Tak ada sebut lagi rukun semayang, niat semayang, belum lagi. Sebab apa? Dia nak memperkenalkan dulu kepada kita solat tu apa. Bila kita tahu, bila kita kenal, bila kita faham solat tu apa benda, ibadat yang bagaimana, apa kelebihannya kalau kita buat dan apa pula celaka kalau kita tak buat. Di sini nanti akan memberi kesungguhan kepada kita. Aku nak belajar lah bab solat ni. Risau lah. Sebab dah tahu tadi, contohnya, kalau solat tak sah, amalan aku yang lain, semua Allah gantungkan. Aku takkan dapat pahala dan kebajikan daripada amal yang lain yang aku buat. Jadi tak boleh. Mana boleh. Penat-penat keluar zakat, habis duit keluar zakat, wakaf sini, wakaf sana, buat baik sini, buat baik sana, tiba-tiba ganjaran kebajikan tak diberi oleh Allah sebab semayang aku tidak sah, tak diterima oleh Allah. Kalau begitu aku mesti kena belajar sungguh-sungguh bab semayang. Baru tarik minat dia nak mengaji. Kalau kita tak tahu kelebihan, ada semayang dengan tak semayang ni tak ada apa masalah pun. Jadi kita tak akan ada minat nak ngaji. Kita tak akan ada minat nak ambil tahu. Sebab pada kita semayang ni buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Walaupun aku tak solat, puasa, aku boleh puasa. Walaupun aku tak solat, aku dah keluar zakat. Walaupun aku tak solat, aku boleh berwakaf. Berapa banyak dah wakaf aku buat. Walaupun aku tak solat, boleh buat baik mak bapak, boleh berbakti dengan ibu bapa. Walaupun aku tak solat, aku cari nafkah untuk anak bini aku. Walaupun aku tak solat, aku boleh khidmat pada suami dan rumah tangga aku kalau perempuan. Jadi dia tak tahu. Sebab itu mukaddimah kitab ni, intro ni panjang sikit. Dia punya goreng dia tu panjang. Sebelum nak masuk dia punya chorus dia tu, goreng dia panjang sikit. Dia suruh layan dulu, baru nanti dia punya chorus dia sampai. Takkan tiba-tiba nak menjerit tak? Dia kena ada intro dia dulu. Jadi
Peringkat awal ni, dia nak perkenalkan dulu supaya kita tahu, begini semayang ni. Oh, maknanya kalau aku buat dengan cara yang salah, rugilah aku. Baru ada minat nak ngaji, baru minat nak ambil tahu, baru minat nak cari ilmu tentang tu. Tengok orang yang nak cari emas tu, tuan-tuan, dia belajar sungguh-sungguh bentuk-bentuk muka bumi, sungai yang ada emas. Dia belajar batunya begini, batunya begitu, pasirnya begini, pasirnya begitu. Belajar ambil tahu. Sebab apa bersungguh? Sebab tahu dah. Nak cari emas tu. Kena ada ilmu. Kalau tak, pergilah korek kat mana-mana pun tak jumpa. Akan jumpa emas lain. Orang mendulang dapat emas lain, dia dapat emas lain. Tak ada ilmu. Tapi orang ada ilmu, dia tengok ni tak ada ni. Kalau ada, dia tengok dia orang Tengganu tu ni, dulang mah. Rezeki Allah Ta'ala bagi orang sebelah sana. Tak apalah, ilmu ni lagi mahal daripada emas lagi. Pakai emas berkilo-kilo sampai bongkok badan kita pun kalau ibadat kita tak betul, tak ada ilmu, Allah tak terima sembahyang kita. Jadi ilmu ni lagi mahal dari segala-galanya perhiasan dunia. Baik, apa kata Ibnu Muhammad tadi tu? Muhammad Ibnu Ali At-Tirmizi tadi, dia kata apa? Semayang ni tiang agama. Tiang agama, tiang diibaratkan seperti tiang. Semua orang kenal tiang ni apa? Tiang bendera, tiang rumah, orang tahu tiang. Jadi diibaratkan dengan tiang ni supaya kita lebih faham, lagi mudah nak faham. Tiang ni apa peranan dia, apa kepentingannya tiang ni. Dan ialah kalau rumah tak ada tiang, apa jadi rumah tu? Ataupun ada tiang tapi tiangnya lapuk, apa jadi rumah tu? Apa jadi bangunan tu? Walaupun ada tiang tapi tiangnya rapuh. Jadi semayang kita ni ibaratnya macam tiang agama. Makna nak menegakkan agama, nak mendirikan agama dalam diri kita, nak mendirikan agama dalam tubuh badan kita, dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita. Sembahyang itulah dia punya tiang dia. Dengan makna kalau tiang dia tadi tak ada, semayang ni atau tak semayang langsung, maka agama yang ada pada diri kita tadi tak akan teguh. Sebab tu tak pelik kita dengar cerita orang ni murtad, orang tu murtad. Padahal asalnya Islam, asalnya dia sembahyang. Macam mana boleh tukar agama tu? Macam mana boleh jual agama dengan dunia pula tu? Menunjukkan agama dia tak kuat. Kenapa tak kuat tadi? Tiang dia tadi. Maknanya orang yang semayang dan tak faham tentang semayang ataupun semayangnya tak sah, ibaratnya rumah yang ada tiang tapi tiangnya lapuk, tiangnya tidak berkualiti. Asalkan semayang dah lah, sah ke batal ke tolak tepi lah, semayang dah. Tu ibaratnya tiang kat tu, tapi tiang yang lapuk, tiang yang buruk, tiang yang tak berkualiti tadi. Tiang yang berderai contohnya. Nak buat tiang dengan besi cucuknya tak ada, pasir banyak daripada simen. Jadi tak menjamin kekuatan bangunan. Begitulah kalau sembahyang yang kita buat ni ala kadar je, melepaskan batuk di tangga saja, maka serupalah macam bangunan yang memiliki tiang yang tidak berkualiti tadi, tak mustahil roboh. Orang pun pelik, kenapa roboh tu? Tiang ada, rupanya tiangnya pasir banyak daripada simen. Tak ikut spek bancuhan dia. Kenapa dia tu? Kan ke orang Islam, kan nak Pak Haji tu, kan nak Pak Imam tu, kenapa boleh murtad pula? Tak belik lah, tiang tak kuat. Kenapa ada orang boleh sanggup jual agama dia demi kepentingan dunia? Kenapa? Kenapa dia boleh jual agama dia, akhirat dia, demi kepentingan dunia dia? Sebab agama yang ada pada diri dia tadi tak kuat. Jadi tak boleh. Tu nampak tak tu? Tu dah cerita dah sikit tu. Betapa pentingnya agama, betapa pentingnya solat tadi. Dan ialah sembahyang yang pertama difardukan, diwajibkan dia.
Nah, yang pertama-tama sekali difardukan dia oleh Allah Ta'ala atas segala muslimin itu ialah sembahyang. Selepas daripada syahadah lah. Selepas daripada bersyahadah, selepas daripada itu sembahyang. Syahadah dulu, beriman dulu, percayakan Tuhan dulu. Percaya dengan Tuhan tu, percaya sungguh-sungguh, yakin dengan Allah, kenal Allah, baru mudah nak terima arahan Allah suruh sembahyang. Sebab tahu dah Allah ni begini sifat dia, lalu timbul dalam hati hamba-hamba ni tadi takut pada Allah tadi, gerun kepada Allah tadi, malu pada Allah tadi, sayang kepada Allah. Maka bila dah takut dengan Allah, malu dengan Allah, gerun dengan Allah, sayang dengan Allah, Allah suruh sembahyang, dia sembahyang. Jadi sebab tu mengenal Allah Ta'ala itu sebenarnya yang nombor satu. Kenal Tuhan dulu nombor satu. Jadi bila kenal, baru timbul takut dalam hati terhadap Allah. Bila takut dalam hati ada pada Allah, sayang pada Allah, takut pada Allah, bila Allah suruh, dia akan buat. Dia tak banyak cerita, dia tak banyak cerita, dia tak banyak komplain, semata-mata sami'na wa ata'na. Dia dengar apa yang Allah suruh, dia buat. Dia tak ada petikai begini, tak ada petikai begitu, tak tanya kenapa nak kena sembahyang 5 waktu. Tak, dia tak tanya. Dia dengar Allah suruh sembahyang, dia sembahyang, dia tak banyak bunyi. Sebab apa tak banyak bunyi? Takut nak bunyi. Sebab yang suruh tadi bukan manusia, tapi Tuhan yang bersifat dengan maha hebat, maha kuasa. Kalau ada atas dunia ni, kita tengok, kalau ada orang yang greber, contohnya greber apa, orang berani, orang berani, something gangster, lepas Tok Hakim dia contohnya, garang bukan main lagi Tok Hakim, dia nak bunyi, tak berani nak bunyi, tak berani. Kenapa tak berani tu? Kenal contohnya hakim tu yang mana sifat dia tu. Jadi tak berani. Macam tu lah ibarat nak buat contoh mudah faham. Orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia tak banyak bunyi. Allah suruh dia buat, dia tak ada tanya kenapa nak kena buat begini, kalau tak buat tak boleh ke? Dia tak ada banyak bunyi. Sebab apa? Takut dengan Allah. Kita tak kenal Tuhan, sebab tu kita banyak bunyi. Tak sembahyang tak boleh ke? Nak kena sembahyang juga ke? Nak kena sembahyang, kalau tak sembahyang tak boleh. Ada bunyi lagi tu. Berani lah tu, berani. Dia berani tak bertempat lah tu. Allah kata jangan ni, kenapa pula tak boleh? Dia ada soal. Tapi orang yang takut tak berani. Allah kata tak boleh. Ada komplain? Tak komplain. Ada cadangan lain? Tak berani nak bagi cadangan. Tu sifat orang takut kepada Allah. Jadi orang yang kenal Allah, takut kepada Allah, tapi sayang dalam masa yang sama, dia takut pada Allah, dan dalam masa yang sama dia sayang kepada Allah. Sebab apa sayang kepada Allah pula? Sebab dia sedar segala apa yang ada pada diri dia itu adalah semata-mata anugerah, nikmat, bantuan, pertolongan Allah. Sebab tu dia sayang pada Allah. Macam kita, orang banyak tolong kita, sayang tak? YB banyak bagi kita hadiah macam-macam, YB bagi kita ni, bagi kita tu, sayang tak? Sayang lah, apa tak sayang pula, dia buat baik. Gila kalau tak sayang orang buat baik. Orang buat baik kita marah pula, tu gila namanya. Orang buat baik kita sayang kan? Selalu sebut-sebut nama dia. Sik-sik sebut. Sebab apa? Banyak sangat dia tolong kita. Ini Allah. Lebih-lebih lagi lah orang-orang yang buat baik pada kita tu, kerana Allah yang menggerakkan hati mereka untuk buat baik dengan kita. Sayang dengan anak bini kita, sayang dengan suami kita. Sebab apa? Anak bini kita banyak buat baik, laki kita banyak buat baik. Siapa yang gerakkan hati laki kita tu jadi suami yang baik tu? Allah. Siapa yang gerakkan hati bini kita tu supaya taat kepada kita jadi baik tu? Allah. Bukan orang lain tak? Tu penting sembahyang. Bermula nombor satu sembahyang. Tapi kita ni yang nombor satu ni lah yang paling kita tak jaga sekali.
Padahal nombor satu, ibadat tubuh badan yang nombor satu. Tak ada ibadat lain boleh challenge semayang lah. Berjihad fi sabilillah dengan semayang, besar lagi semayang. Tak semayang, pergi jihad, mati kata. Tak semayang, pergi berjihad, mati kata. Tak dapat kelebihan tadi. Walaupun dia mati contohnya di medan peperangan tadi, tapi oleh kerana dia ni tak solat, tergantunglah amal. Nampak tak? Khidmat mak bapak, besar khidmat mak bapak ni, tapi tak solat, tak dapat apa dengan khidmat mak bapak. Ada orang khidmat mak bapak bukan main baik lagi, bagus, lemah lembut, tutur kata, adab sopan, suapkan mak makan, ayah makan, mandikan, oh bagus, tapi sayangnya tak sembah Allah. Ruginya lah, rugi lah, rugi sangat-sangat. Kan senang nak buat baik dengan mak ayah ni, bagi lagi dia dah tua dia dah jadi budak-budak, perangai dia jadi budak-budak, pemikiran dia dah macam budak-budak. Tu. Jadi anak-anak yang Allah pilih jaga mak bapak tu, anak yang istimewa lah tu pilihan. Tapi kena sabar, salah cara bala kita. Memang besar pahala dia, tapi kalau salah cara, bala kita. Satu ketika ada zaman sahabat, ada seorang perempuan ni, dia dukung bapak dia. Dukung bapak dia, mana pergi dukung bapak dia. Sebab dia kata bapak dia ni tak boleh tinggal. Tinggal kan nak ni, baru tinggal sekejap, letak sekejap, nak tu pula. Dia jadi macam berangai budak-budak balik. Jadi dia dukungnya bapak dia, gendong perempuan. Lalu kata khalifah tadi, tak ada dah amalan, kau ni dah memang dah, kau ni lah maknanya orang yang dah orang yang sebenar-benar dah membalas jasa bapak kau. Sampai macam ni sekali, bapak ada kat tengah belakang, tak tinggal. Dia kata salah tu, kata dia. Katanya perempuan tadi salah tu, wahai khalifah, salah tu, salah sangkaan kau tu. Kalau kau kata aku anak yang dah berbakti kepada ayah aku, salah. Aku belum berbakti pada ayah aku lagi. Tak sama macam ayah aku berbakti pada aku dulu. Sebab apa? Dia kata dulu mak bapak kita waktu kita kecil, waktu kita kecil, dia jaga kita begini dan begitu, serta takut kematian kita. Dia jaga makan minum kita, jaga keselamatan kita dan sebagai takut kita ni mati. Ya Allah, panjangkanlah umur anak aku ni, biarlah dia besar, biarlah dia selamat membesar. Tapi anak-anak yang khidmat pada mak bapak tadi tu, walaupun dia kata, walaupun kau nampak aku duk dukung ayah aku ni pergi mari, tapi dalam hati aku ada perasaan, bila bapak aku nak mati? Bila bapak aku nak mati? Terbalik kan? Makna susah mak bapak kita waktu kita kecil dulu, dia harap kita hidup. Susah anak-anak jaga mak bapak yang sakit, yang uzur, dalam hati ada perasaan bila nak mati orang tua ni. Kalau mati kan kesenang sikit. Ini nak kena jaga, payah nak keluar rumah, nak pergi berjalan tak boleh, macam-macam tu. Jadi khidmat bukan tak khidmat, hati tu tak sama macam mak ayah kita jaga kita tu. Mak ayah kita jaga, harap kita umur panjang. Kita jaga mak ayah kita, harap mati cepat. Macam apa nama dia? Tiga Abdul. Abdul Wahab dan Abdul Wahid. Bila bapa nak mati ni, dapat yang kaya lagi, siap anak-anak dia. Kaya. Tinggalkan anak-anak tak ada agama. Tinggal anak-anak tak ada agama. Kita didik anak-anak kita dengan cintakan harta, kekayaan, pangkat, jawatan, dunia. Tak ada agama dalam diri. Siap, tak mustahil. Anak-anak ni akan selalu mendoakan kita mati cepat. Sungguh selagi bapa tak mati kan tak boleh bagi harta. Jadi bila orang tu ni nak mati? Bila orang tu ni nak mati? Bila dia mati ni, dapat banyak ni, kau sekian, aku sekian. Anak dah tak ada agama, kita sendiri yang didik dia.
Kita sendiri yang didik dia. Kita sendiri yang didik dia. Kita sendiri yang didik dia supaya cintakan harta kekayaan. Itu balasan dia. Maka katanya Musannif, bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hambanya. Supaya apa tu? Supaya berhadap segala hamba itu kepadanya Allah. Jadi sembahyang ni adalah berhadap Allah Ta'ala. Mana? Apa maksud berhadap? Bukan berhadap maksud bertentangan gini. Berhadap dengan makna berhadapan dengan rahmat Allah. Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang sembahyang. Allah mencurahkan rahmat kepada orang yang sembahyang. Allah memberikan keredoannya, itu maksud berhadap. Berhadap Allah kepada hambanya, supaya mana Allah nak bagi keampunan, Allah nak bagi keredoan, Allah nak naikkan pangkat darjat, Allah nak hapuskan dosa. Itu maksudnya berhadap tu atas segala hambanya, supaya berhadaplah segala hamba itu kepadanya Allah di dalam rupa kehambaan. Makna dalam solat ni kita nak kena menzahirkan rupa kehambaan. Rupa kehambaan. Walaupun kita raja, dalam solat kena menzahirkan sifat hamba kepada Allah, zahir dan batinnya. Zahir dan batinnya kena menzahirkan sifat kehambaan, menunjukkan yang kita ni hamba. Tak ada apa-apa kehebatan, tak ada apa-apa kelebihan, tak ada apa pangkat jawatan. Walaupun dia seorang raja, waktu dia solat dia kena meletakkan dirinya sehina-hina tempat. Tidak merasakan yang diri dia tu raja, tak merasakan yang diri dia tu orang kaya, tak merasakan diri dia tu orang yang popular, tak merasakan yang diri dia tu sempurna, tak. Melainkan dalam hatinya sepenuh-penuh merendahkan diri, menghinakan diri sewaktu dia sembah. Walaupun dia raja, dia rasa, ya Allah, aku ni lah hina, aku ni banyak dosa, aku ni banyak maksiat, aku ni banyak leka, banyak lupa, aku ni hamba yang jahat, aku ni hamba yang banyak jenayah, aku ni hamba yang khianat dengan nikmat yang kau bagi. Itu menghinakan diri dengan Allah lah, padahal raja. Tapi dalam sembahyang gitu. Bukan raja ni bila dalam sembahyang, aku ni hebat ya Allah, aku ni lah pemerintah, aku ni banyak harta, aku ni lah raja yang baik. Tak ada, tak jadi tu. Walaupun dia raja, tu cerita raja. Kalau kita lagi sama je lah, makna kena hinakan diri juga di dalam sembahyang. Maka cuba kita tilik diri kita. Tilik diri kita, renung diri kita selama ni kita sembahyang, ada tak perasaan tu tadi tu yang sedemikian? Perasaan yang kita ni hamba Tuhan, menghinakan diri. Hamba ni tak ada kelebihan pun. Hamba boleh jual beli, ikut nak jual, ikut nak beli. Niaga manusia lagi untung daripada niaga unta lagi. Wow, katanya. Dapat jual Abdul Lahib. Lagi untung meniaga manusia daripada meniaga unta lagi. Hamba boleh jual beli. Makna tak ada nilai, tak payahlah nak berasa yang diri kita ni bernilai di dalam sembahyang. Tak ada nilai gitu. Walaupun dia orang bagus, walaupun dia orang baik, walaupun dia orang berpangkat jawatan atas dunia, walaupun dia orang yang penting dalam kerajaan, penting dalam masyarakat, tapi dalam solat tak ada rasa pun benda tu semua. Tak ada rasa pun benda tu semua, tak ada, hilang lenyap, tak ada rasa kepentingan, tak ada rasa kepentingan. Walaupun memang dia orang penting dalam kerajaan, penting dalam masyarakat, tapi dalam solat dia tak berasa yang diri dia pun penting, tak ada. Rendah diri dia. Subhanallah. Tu semayang. Dia kita tengok diri kita, ada tak? Ada tak perasaan macam tu? Ni namanya batin semayang ni. Inilah rupa batin semayang. Rupa batin. Mana rupa semayang yang tak boleh tengok. Ni benda ni.
Rupa zahir tu yang kita boleh tengok berdiri, rukuk, sujud. Tu rupa zahir. Boleh tengok. Rupa zahir merendahkan diri, letak kepala atasnya tempat orang pijak-pijak ni. Walaupun dia raja, letak kepala dia atas lantai ni, tempat orang pijak-pijak. Tu rupa zahir. Tapi belum tentu batinnya pun begitu. Zahirnya nampak merendah diri dah, nampak akur dah, nampak menyerah dah. Sujud menyerah. Zahir. Tiba-tiba dalam hatinya tak ada pun kita. Dalam hatinya penuh dengan sombong, engkar. Tu kena faham semayang tu. Nampak tak? Kalau kita tak belajar ni, semayang lah, ikut dan lah, zakan masuk waktu semayang lah. Semayang belum? Dah. Beres. Beres. Kita pun, Rabbana taqabbal minna ya Allah salatana. Ya Allah, terimalah semayang ni. Wah. Padahal ni kulit luar je buat. Kulit luar je. Yang dalamnya habis, hanyut, hancur lebu, tak ada apa benda. Lepas tu minta Allah terima pula dah semayang kita. Allah tahu tak hati kita tadi ke mana? Tahu, maha tahu. Kan dulu dia dah ibaratkan semayang ni macam nak bagi hadiah pada raja, betul? Kalau raja tahu hadiah yang kita persembahkan tadi, hadiah yang hina, memang mengundang kemurkaan Allah, bukan mengundang keredaan Allah. Kita bagi raja hadiah pisang busuk setandan sempena hari keputeraan baginda. Kita bawakan pisang setandan busuk semua. Agak-agak mana kita duduk lepas tu? Dalam penjara lah. Silat-silat buang daerah ke buang negara kau. Pergi merambuh daripada negara ni. Hari keputeraan better kau bagi pula hadiah pisang busuk. Ni kau nak menghina kerajaan better. Kau nak menghina kedudukan better, kemuliaan better. Orang lain bagi hadiah baik-baik, mahal-mahal, bagus-bagus. Ini garam, gula yang kau bagi. Itu mengundang kemurkaan. Sungguh nak buat contoh. Begitulah solat tadi. Walaupun kulit luar dia nampak elok cantik dah, tapi hatinya melayang entah ke mana-mana kita ni. Hati-hati. Kata ulama, hati-hati. Solat yang macam ni akan mengundang kemurkaan Allah. Bukan keredaan Allah. Sebab Allah tahu dia hanya berlakon merendahkan diri pada zahir saja, tapi hakikat hatinya masih bersibuk berbimbang dengan urusan dunia. Allah tahu. Pakai serban dah, pakai selendang dah, ridak dah, wangi dah, berjubah dah, duduk saf pertama, bacaan sedap, wangi, minyak wangi, RM300 sebotol minyak wangi dia pakai. Tapi Allah tahu hatinya busuk, bukan main lagi. Ada hasad, ada dengki, ada dendam. Yang paling jahat kata ulama dalam sembahyang, teringin terfikir nak buat maksiat lepas daripada ni. Itu lagilah mengundang, kata ulama, bukan main besar dosa dia tu. Sambil-sambil solat ni, tengah sujud ni, lepas ni korang tu sambil-sambil, wal-iyazabillah. Tengok tak? Ni ulama, nampak tak? Ulama ceritakan kita. Ibadat ni bukan main-main. Ada adab-adab dia. Inilah sembahyang orang-orang tu. Solat Nabi, solat sahabat, solat tabi'in, ulama-ulama, awliyaillah, inilah rupa sembahyang dia orang dah. Cuba bandingkan dengan kita. Mana tempat kedudukan kita dengan orang-orang macam ni? Tak boleh nak duduk sekali.
Kata Tok Guru, kita ngaji agama ni biar nampak hina diri kita. Bukan makin mengaji makin nampak mulia. Dah, salah tu. Kalau kita makin mengaji makin nampak mulia, makin berasa mulia, salah lah tu. Kalau tak ilmu tu yang salah, kita belajar, kita yang salah. Ilmu ni lebih-lebih lagi, contohnya ilmu tasawuf. Kita ngaji ilmu tasawuf, nak mengajar kita supaya menjadi hamba yang tak ada rasa apa kemuliaan langsung. Tapi kalau makin mengaji, makin belajar luar negara, dalam negara, ngaji pondok, hafal Quran contohnya, merasa diri dah ada kedudukan, ada sesuatu, salah lah tu. Adalah masalah tu. Ada masalah. Dia ibarat padi dah. Makin tunduk, makin banyak mengaji, makin hina, makin rasa tak ada apa kemuliaan. Ni dah baru ngaji 5, 6, 7 tahun, rasa mulia daripada ulama yang dulu-dulu. Imam Ghazali sesat katanya. Imam Ghazali salah, Imam Syafi'i salah fatwa. Makin ngaji makin biadab. Na'udzubillah. Tu tanda tak berkat ilmu. Ni dak ngaji kampung je, ngaji surau je 4 maghrib 45 minit. Tapi hormat ulama dulu-dulu, tu lagi baik, lagi mulia daripada yang ngaji 6, 7, 8 tahun tapi berasa lebih pandai daripada imam-imam yang terdahulu. Jadi semayang itu habis tadi, supaya berhadaplah segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaan. Merasakan hamba, rasa yang kita ni, ya Allah, bergantung dengan Allah, bergantung setiap saat, gantung dengan Allah, setiap saat perlukan pertolongan Tuhan. Orang hebat-hebat, dia bukan rasa macam ni dalam solat je tuan, sentiasa rasa macam tu. Tapi asalnya daripada semayang tadi dah. Daripada semayang tu, yang mengajar hatinya supaya merendahkan diri dengan Allah tadi, menghinakan diri dengan Allah dalam solat ni, terbawa-bawa sehingga keluar itu terbaiklah. Sebab semayang ni nak didik kita jadi insan, jadi hamba yang kamil, yang bersih zahir batin. Itu yang kita harapkan tu. Mudah-mudahan faedah semayang tu dapat. Bukan sahaja dalam semayang dia merendahkan diri, sampai luar semayang pun merendah diri. Bukan dalam semayang je hatinya bersih, lepas semayang pun hatinya bersih. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak kena usahakan daripada sekarang. Itu yang kita nak kena usahakan semayang. Supaya berhadap segala hamba itu kepadanya Allah dalam rupa kehambaan dengan keadaan tazallulan, yakni merendahkan diri, rasa tak pandai, ya Allah, aku boleh semayang ni pun nikmat yang kau bagi, aku faham cara nak buat solat ni pun kau yang bagi faham, aku boleh angkat takbir ni pun kau yang bantu, yang tolong, ya Allah, kau yang gerakkan hati aku nak solat hari ni, kau yang tegakkan diri aku boleh berdiri, kau yang bantu aku rukuk, kau yang bantu aku i'tidal, kau yang bantu aku sujud, kau yang bantu aku boleh baca. Betul tak? Kalau Allah tak tolong, boleh kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih? Nak baca apa kalau Tuhan tak tolong? Kita ngaji tauhid dah tu. Ngaji tauhid dah ni, tidak berlaku sesuatu perkara melainkan dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah. Sebab tu kita kena rasa, ya Allah, bertuahnya lah aku, Allah tolong semayang. Dalam solat tu nak kena rasa macam tu, daripada awal hingga ke akhir, sampai lenyap dirinya. Apa maksud lenyap dirinya dalam solat? Tak berasa yang dirinya ada terlibat dengan semayang. Tak ada rasa yang dirinya ada penglibatan dalam solat tu, bahkan semata-mata merasakan ini semua pertolongan Allah. Kalau Allah tak bagi aku ilmu, macam mana aku nak pandai semayang? Kalau Allah lupakan kita, Allah lupakan kita, rukun semayang 13 Allah lupakan kita. Kita ingat 50 pula. 50 rukun semayang.
jadi gila kita. Ataupun Allah lupakan, tak ingat langsung, apa nak buat? Tu lemah kita. Sifat lupa ni nak menunjukkan yang kita ni lemah. Bila lupa tu orang nak ingat balik, apa benda tadi tak boleh. Ya Karim, mana hebat kita ni, terlupa nak ingatkan balik apa benda apa tadi dekat mana, kat pintu pagar. Pergi balik kat pintu pagar tu, pergi balik kat pintu pagar, duduk balik, konon-konon boleh ingat balik. Ada orang dia kata, kalau saya lupa, saya pergi balik tempat tu. Pergi aku ni, amal aku banyak, zikir aku banyak, mengajar aku banyak buat baik dengan orang. Kau main sombong gitu. Itu ya, bila kita merasakan benda-benda tu semua daripada usaha ikhtiar kita, ini yang kita nak orang puji kita. Itulah timbul riak pula. Timbul riak sebab ni, saya boleh baca kitab, saya boleh ngajar ni, contohnya ini usaha ikhtiar saya. Ini usaha ikhtiar saya, susah payah saya, sebab tu saya boleh baca kitab begini dan begitu, contohlah. Jadi bila saya memandang ini jasa daripada diri saya akan mengharapkan tuan-tuan ni memuji saya. Saya mengharapkan tuan-tuan ni kagum dengan saya. Sebab apa? Saya memandang benda ni semua hasil daripada usaha saya. Tapi kalau dalam hati saya tadi sepenuh-penuhnya mengingat ini semua adalah pemberian Allah, anugerah Allah, pertolongan Allah, yang saya ni lemah, tak ada kuasa, tak ada daya, tak ada upaya, roh pun pinjam, jasad pun pinjam, gerak-geri pun Allah tolong, ilmu pun Allah bagi, kefahaman pun Allah bagi, otak pun Allah bagi, akal pun Allah bagi, gerak diam pun Allah tolong, tak ingat langsung tentang diri dia. Di sini selamatlah dia daripada perasaan mengharapkan pujian daripada orang lah. Tu rahsia dia tu. Nak menyelamatkan diri daripada perasaan ujub, riak, kena tahu hakikat diri kita bagaimana. Siapa hakikat yang menolong kita ibadat, siapa yang menolong kita ibadat, siapa hakikat yang menolong kita buat baik, siapa? Baru bila sedar benda tu betul-betul dan yakin, takkan ada dah nak harap orang puji, nak harap orang pandang, nak harap orang hargai, nak harap orang balas kebaikan. Tak ada dah benda tu. Yang kita harap-harap tu sebab apa? Mandang diri kita, aku ni hebat, aku yang penat, susah payah belajar, mengaji begini dan begitu. Tiba-tiba orang tak hargai pula, tiba-tiba orang tak puji pula. Nanti nak jadi. Dan tasliman, merendahkan diri dalam semayang tadi tu, dalam hati merendahkan diri, menghinakan diri. Ya Allah, aku banyak dosa, aku ni bodoh, akal kau bagi tapi aku tak gunakan akal aku sebaik mungkin untuk buat ibadat. Akal yang kau bagi habis aku gunakan mikir tentang dunia pagi petang siang malam. Akal aku ni risau dengan benda yang tak sepatut dirisaukan. Patutnya aku ni risau tentang ibadat, tapi aku risau tentang dunia. Hinakan diri. Hinakan diri. Dan tasliman, yakni menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Serahlah ya Allah, kau maha kuasa nak buat apa saja atas diri aku, tapi aku mohon keampunan ya Allah, janganlah kau timpakan bala atas diri aku. Aku ngaku aku dosa, aku ngaku aku bersalah, aku serah diri aku ya Allah. Kau maha kuasa nak buat apa saja pada diri aku. Sekarang kau maha kuasa cabut nyawa aku. Sekarang kau maha kuasa butakan mata aku yang banyak tengok benda haram. Sekarang kau maha kuasa bisukan lidah aku yang banyak cakap benda haram. Kau maha kuasa nak pekakkan telinga aku yang banyak dengar benda haram. Kau maha kuasa butakan hatiku, matikan hati aku ni yang banyak penyakit.
Kau maha kuasa ya Allah. Tapi janganlah ya Allah. Janganlah. Kalau kau balas dengan balasan-balasan tu, celakalah aku ya Allah. Rugilah aku. Tu contoh. Serah diri. Kalau pencuri kan, serah diri. Mengaku bersalah, serah diri. Maknanya kalau nak tembak lah. Tapi janganlah tembak. Ibaratnya gitu. Janganlah. Padahal kalau nak tembak, boleh. Tapi janganlah harap-harap. Ibaratnya nak menyerahkan diri kepada Allah. Ngaku hina, lepas tu serah diri. Ya Allah, aku ni memang banyak dosa, banyak buat maksiat. Ya Allah, aku serah diri. Ya Allah, aku minta ampun. Janganlah balas segala dosa dan kesalahan. Ampunkanlah aku ya Allah. Gitu ibaratnya. Kalau benda-benda ni ada dalam solat kita, insya-Allah dia akan dapatlah janjian Allah tu. Terselamat tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Zahir dan batin Allah akan jaga dia, Allah akan bagi dia. Tapi kita solat tak ada benda-benda ni. Kita solat zahir je, itu pun tak peksa lagi yang zahir. Itu pun tak peksa yang zahir tu, entah ia betul ke tidak. Jadi macam mana kita nak dapat kelebihan yang Allah janji tadi tu? Terselamat daripada perbuatan keji dan mungkar. Ni yang kita semayang tapi berdendam lagi. Semayang mengumpat lagi. Semayang tapi suka bersangka-sangka jahat lagi. Mana faedah semayang? Itu menunjukkan semayang kita belum sempurna. Kita tak nak menyempurnakan semayang kita. Kita tak nak ambil tahu tentang solat. Asalkan solat sudah. Jadi kalau sembahyang begitu sampai matilah kita takkan dapat kelebihan tercegah daripada perbuatan keji dan mungkar tadi. Bahkan berasa selesa pula buat dosa. Buat dosa tapi rasa selesa, buat dosa tapi berasa aman daripada kemurkaan Allah. Itu sifat kecelaan. Merasa aman daripada kemurkaan Allah, itu sifat kecelaan. Sifat tu, perasaan tu ada dalam diri kita ni. Sedangkan kita solat, sepatutnya tak ada perasaan macam tu dalam diri kita orang yang solat. Tapi kenapa masih ada lagi benda keji, benda mungkar dalam hati kita? Sebab solat kita tu ada masalah. Maka perbaiki semayang. Ni nak baiki semayang ni. Nak baiki semayang tu bukan sekadar tahu syaratnya apa, rukunnya apa. Bukan tu saja. Ni benda-benda ni. Kalau tak penting, Syekh Daud Al-Fattah ni tak cerita benda ni. Sebab tu dia nak cerita kelebihan semayang tadi. Baru kita tahu, semayang ni bukan benda murah-murah, benda lebih. Sebut dalam kitab sana, dia kata, taklah kamu rasa bertuah apabila kamu diberi taufik oleh Allah boleh mendirikan sembahyang 2 rakaat. Patutnya kamu gembira apabila kamu diberi taufik oleh Allah boleh mendirikan solat 2 rakaat. Kerana dia terlebih baik daripada segala-gala nikmat dunia. Lebih mahal daripada harta kekayaan lagi. Jadi kita ni yang Allah izinkan solat 2 rakaat ni, kena rasa ya Allah sangat-sangat bertuahnya aku ya Allah. Tapi kita tak rasa bertuah lah, sebab kita nampak duit lebih berharga dari semayang lagi. Dapat duit rasa berasa, tapi boleh semayang tak rasa apa pun. Tu masalah hati kita ni. Hati kita banyak masalah, tuan-tuan. Banyak masalah hati kita ni. Padahal Allah dah bagi benda yang bernilai, tapi kita tak berasa bernilai. Bila kita buat benda-benda dunia, kita rasa bernilai, berasa megah, berasa kagum, berasa bertuah. Padahal benda yang kita buat tadi tu tak ada nilai pun di sisi Allah. Tapi benda yang bernilai sisi Allah, Allah bagi. Contohnya nikmat menuntut ilmu, kita tak rasa bertuah. Allah pilih jadi orang belajar agama. Apa barang belajar? Tak ada apa pun, tak rasa bertuah. Tapi orang yang tahu, orang yang kenal, orang yang faham kelebihan ilmu ni, dia kata, ya Allah, syukur sangat-sangat ya Allah. Syukur sangat-sangat, mujurlah. Walaupun kau tak bagi harta kekayaan, keluasan harta dunia, tapi kau bagi aku nikmat, taufik, boleh belajar agama, suka mengaji. Alhamdulillah ya Allah, syukur sangat-sangat, terima kasih ya Allah. Dia rasa benda tu tadi. Sebab dia tahu ni nilai dia. Kita tak tahu nilai. Apa barang mengaji? Orang apa barang mengaji agama? Apa barang dengar kuliah? Apa barang? Tak ada barang.
Ha. Yakni tu dan tabadzulan, yakni hina, merasakan hina, tak ada rasa mulia langsung. Jangan ada rasa mulia langsung dalam hati kita, dalam solat khususnya dan di luar solat umumnya. Bila kita rasa kita mulia daripada orang lain, timbul pula penyakit-penyakit lain juga. Dengki. Kenapa puak-puak hina ni dapat kesenangan pula? Mereka ni kan orang hina-hina. Sepatutnya nikmat ni duduk pada diri aku. Aku ni orang hebat, aku ni orang mulia, aku ni orang baik. Ni puak-puak ni semua orang lekeh-lekeh. Kenapa dia boleh dapat pula benda-benda macam ni? Tu timbul tu dengki. Timbul dengki sebab apa? Ada takabur dalam diri kita, merasa mulia lebih daripada orang lain. Tapi kalau dia tawaduk, merendah diri macam solat tadi tu, orang lain dapat nikmat, dia tak ada sakit hati. Bahkan dia akan mendoakan, baguslah, memang patut pun orang-orang ni dapat, sebab dia orang baik-baik, sebab dia orang bagus, jauh lebih baik daripada aku lagi. Memang patut pun Allah bagi mereka benda-benda ni. Nampak tak tu beza? Aku memang tak layak dapat benda ni sebab memang aku bukan orang baik, aku bukan orang mulia, aku bukan orang baik. Jadi Allah bagi kelebihan ni pada orang-orang tu memang sebab apa? Dia orang baik. Dia orang yang baik-baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang patuh perintah Allah. Patut pun Allah bagi nikmat begini dan begitu. Aku tak dapat, memang kena pada tempatnya sebab aku hina. Nampak tak? Selamat daripada penyakit dengki. Tapi kalau kita rasa kita lebih mulia daripada orang lain hina, tu yang kita tak suka tengok orang lain dapat nikmat, tak sama ada nikmat dunia ataupun nikmat yang bangsa agama. Kita tak suka tengok. Kenapa pula dia boleh dapat harta kekayaan? Kau orang hina tu. Kenapa dia boleh dapat kebahagiaan pula? Kan dia orang jahat tu. Habis terlungkup hauk kita. Senang ibadat. Ingat senang nak masuk syurga ingat senang nak masuk syurga? Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Bukan senang. Kalau senang tak payahlah duk ngaji-ngaji, belasah je lah. Buat je, Allah suruh semayang ikut suka hati. Sekarang dah boleh semayang zuhur dah, pukul 8, semayang dulu. Tak? Ibadat ikut suka hati, asalkan ibadat Allah suruh semayang. Bila semayang? Ikut suka lah. Awal-awal kita dah semayang sekali, jamak 5 waktu sekali. Ni dah. Dan takhaddu'an, yakni dengan khuduk. Khuduk ni makna tetap anggota, merendahkan diri, tunduk, tengok tempat sujud batu makruh kalau solat itu, tengok ke langit itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Makruh. Ataupun pakai pakaian yang megah-megah nak menunjukkan kebesaran, makruh dalam solat. Nak ngadap Tuhan, menghinakan diri, zahir batin. Sebab tu nanti kat belakang tu ada kesempurnaan pakaian dalam sembahyang. Jadi jangan memakai pakaian yang menunjukkan ciri kesombongan, jangan dalam sembahyang. Pakaian pun nak kena jaga juga dalam sembahyang. Ni sembahyang dengan bonya, bo lagi, pakai tie lagi. Contohlah, kasut kilat lagi. Contoh. Ataupun pakai jubah meleret macam burung merak. Nak cerita, jangan pakai pakaian yang nak menunjukkan kita ni hebat. Pakailah pakaian yang sederhana, yang selayaknya dengan sembahyang. Jangan pakai pakaian yang menunjukkan kesombongan. Itu bab adab pakaian pula. Ada juga ke? Ada. Ni dah belakang derop sembahyang.
main Jumaat. Allahu Akbar. Derok. Agak. Dah budak depan tu pakai baju derok, kita tengok belakang dia betul. Dah tak khusyuk sembahyang Jumaat itu, mikirkan wrestling pula. Apa khabar derok sekarang ni? Lama dah aku tak tengok sambil sembahyang. Lama dulu dia ni bukan main sedap main kusti ni. Tepuk-tepuk meja ni terbalik meja ni. Makruh. Sebab tu pakai pakaian macam tu makruh. Pakaian yang ada tulisan-tulisan yang tak sepatutnya, buat boleh menghilangkan khusyuk, ganggu orang solat. Ni gambar The Rock pakai. The Rock pakai bukan pakai sebelah panjang, dia pakai boxer je. Maknanya dalam bab adab pakaian pula tak ada. Orang perempuan tak adalah dia pakai telekung, jarang, tak pernah lagi tengok kat telekung ada gambar The Rock ke wrestling orang perempuan ke, tak ada. Orang lelaki. Macam-macam baju ada. Gambar tengkorak ada. Gambar jembalang ada. Metallica lah, apa benda lah. Tengah semayang. Ke nak menunjukkan hati perut kita macam gambar tau. Pakai pakaian sopan, makruh. Bukan haram, makruh pakai semayang, pakai pakaian macam tu. Jaga pakaian yang selayaknya lah. Ada pun adab. Ibadat paling terbesar, ibadat paling termulia, takkan lekeh-lekeh. Mestilah ada dia punya syarat-syarat yang tertentu. Majlis raja-raja boleh pergi sebarang pakai. Menteri-menteri nak bersidang ke apa benda ke, nak mengadap raja ke, boleh pakai baju derok masuk dewan istana. Kena ada pakaian dia khusus, betul. Kopiah songkok khusus. Bukan boleh pakai sebarang. Ni semayang lebih-lebih lagi. Itu nak mengadap raja dunia. Ini nak mengadap raja segala raja. Kenalah pakaian yang selayaknya. Ni The Rock pakai. Hulk Hogan. Hogan dah. Ada lagi Hulk Hogan? Dia dah mati. Ada lagi? Ada yang ada dalam TikTok yang macam dia tu? Bukan. Tu bukan. Sepupu dia, kembar dia. Stone Cold. Stone Cold pula. Stone Cold pula. Yakni gemar. Kemudian satu lagi apa? Yakni khusyuk. Tadi khuduk dengan anggota. Ingat tu, khuduk anggota. Anggotanya tutak, tunduk, tak berani toleh kiri kanan. Allah tahu tak mata kita lirik kot mana? Tahu. Maha tahu. Bukan dalam semayang je. Sentiasa Allah Maha tahu mana mata kita ni melirik. Sebab tu dalam kitab penawar, dalam penawar bagi hati, dia kata Allah Ta'ala Maha mengetahui mata-mata yang khianat. Apa maksud mata khianat? Mata yang curi-curi pandang benda haram. Allah tahu. Curi-curi pandang aurat orang. Allah tahu mata kita, mana kita lirik kan. Tak tertinggal. Mana mata kita ni singgah berhenti. Semua dalam ilmu Takut tak? Dan dia tak lupa. Dan di hari kiamat besok dibangkitkan semua. Dan mata-mata kita ni akan ceritakan apa yang dia lihat semua. Itu yang kata tadi, bila kenal Tuhan sifat dia macam tu, mana nak lari ni? Mana nak lari ni? Kalau sampai macam tu ilmunya, nak lari mana? Allah, maha hebatnya Allah Ta'ala, maha sempurnanya Allah Ta'ala. Sebab tu jangan ambil tahu Allah melihat je, kena faham apa maksud Allah melihat, bagaimana Allah melihat, apa beza dia melihat dengan kita melihat. Tahu. Sampai macam tu sekali. Mata kita pandang ke mana, dia tahu juga. Dia tahu. Sejak daripada mula kita dapat melihat sampailah kita mati, mana mata kita melihat tu semuanya dalam ilmu Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan. Dia khuduk anggota dia. Ni dah semayang, mata kiri kanan, toleh sini, toleh sana. Kepala je duduk, tapi mata duduk diam. Apa keluar ni? Apa masuk ni? Apa keluar ni? Kenal, Mamat pun datang semayang, lambat Mamat.
Oh, mamak pakai baju biru hari ni. Tu tengok orang kiri kanan. Saya tak cerita tuan-tuan, saya cerita saya. Jangan berasa. Dalam sembahyang tu kita kenal siapa datang, siapa keluar, siapa datang lambat. Tengah sembahyang tahu, dia datang lambat. Mundur aku cepat sikit. Sombong dah. Banyak markah kena tolak kita. Nak bagi tahu, jangan berasa hebat dengan sembahyang kita. Banyak kekurangan, kelemahan sembahyang kita tu. Matanya tak khusyuk. Tu tak cerita yang goyang gaih lagi tu. Bergoyang sini, goyang sana, garuk sini, garuk sana. Betis kaki sebelah kiri gatal, garuk dengan kaki kanan. Berdiri sebelah kaki macam bangau. Berdiri macam bangau berdiri sebelah kaki garuk. Garuk guna betis. Garuk guna kaki sebelah lagi. Macam-macam pesen. Macam-macam pesen sembahyang. Nak tunjukkan, mudah-mudahan kita nampak silap kita. Kita ngaji ni, mudah-mudahan Allah tunjukkan silap kita. Biar kita nampak, silap aku selama ni. Aku nak baiki. Tu tujuan ngaji. Di antara niat ngaji, mudah-mudahan Allah tunjuk salah kita, silap kita, supaya dapat kita repair balik sebelum mati. Dan itu anggota dah tak duduk diam, dan takhasyu'an, yakni dengan khusyuk. Makna khusyuk hati pula, hati sentiasa tetap mengingati Allah. Ataupun hatinya tetap sentiasa memikirkan tentang wazifah urusan solat tadi. Apa surah nak baca, menghayati erti dan maksud bacaan, mengingat yang ni semua nikmat Allah, aku bergantung dengan Allah. Kalau Allah tak tolong aku, tak boleh solat, tak boleh baca, tak boleh hafal, tak boleh ingat, tak boleh faham rukun semayang ni daripada awal sampai selesai. Dia bersibuk tentang urusan semayang, tu urusan semayang. Itu namanya khusyuk. Merasakan kehebatan Allah. Allah maha mengetahui kita ni jahil, Allah maha kuasa kita ni lemah, Allah maha mulia kita ni sehina-hinanya. Allah tak berkehendak berhajat kepada kita, tapi kita sentiasa berhajat, bergantung kepada Allah. Benda-benda yang ada dalam hati waktu solat. Khusyuk, itu masuk dalam khusyuk. Ni dah takbir dia, Allahu Akbar. Letak kat situ punya. Jumpa anak kunci kita. 3 hari cari tak jumpa. Dalam semayang jumpa. Dalam semayang jumpa dalam semayang. Cari, rupa kat bawah tu pun. Dalam semayang jumpa. Kasyaf dalam semayang. Dalam semayang jadi kasyaf. Luar semayang cari tak jumpa. Dalam semayang jumpa, anak kunci hilang. Masalah tadi lupa ingat balik dalam semayang. Itulah kita semayang. Tu yang kata hebat now kita ni. Tengok orang atas bawah tak semayang. Tengok orang tak semayang, tengok orang atas bawah. Konon-konon okey lah tu kita semayang. Semayang kita ke laut lagi. Tak payah nak action lah dengan semayang kita. Tengok orang tak semayang. Ini semua puak-puak hina ni, neraka ni semua ni besok ni. Ini masuk syurga tanpa hisap ni besok ni. Jemaah tak pernah tinggal. Duduk sah pertama. Syurga tanpa hisap lah aku. Bukan main sombong takabur lagi. Ngaji pekah je tak nak ngaji tasawuf, itulah dapat ngaji tasawuf lah. Baru seimbang. Dan sikit lagi. Sarapan apa tadi? Sarapan. Ini dalam kitab dah nampak piring dah ni. Kejap nak berhenti dah ni. Yakni gemar. Dan selain daripada khusyuk, yakni gemar. Rasa seronok. Tadi rasa rendah diri ni, rasa seronok tang mana pula? Seronok Allah tolong kita bagi nikmat semayang. Rasa seronok. Fikirkan nikmat yang Allah bagi kita tadi, rasa seronok. Ya Allah, bertuahnya aku, kau bagi peluang semayang. Bagi taufik aku semayang. Gerakkan hati aku semayang. Bagi peluang lagi aku hidup hari ini, ya Allah. Fikirkan nikmat tu jadi seronok, ya Allah. Ingatkan macam tu. Berlatih ni.
Ni dah tahu ni, usahalah berlatih. Tak boleh cuba lagi, tak boleh cuba lagi. Yang penting kita dah tahu dah. Maka nanti setiap kali solat, cuba dapatkan benda-benda ni. Tak boleh cuba lagi. Allah tahulah yang hamba ni sedang memperbaiki. Jadi dia Allah tahulah. Dan suka. Nampak tu, gelas benda bunyi keting-keting. Ke dia saja ketuk-ketuk nak suruh nanti. Kejap. Saja dia laga-laga kan. Jap. Kita memang nak berhenti dah ni. Mau cari stesen ni Kang. Kang berhenti tengah jalan kena langgar ni Kang. Ni nak cari tepi ni. Yakni gemar dan suka. Rasa seronok. Ya Allah, harap-harap ya Allah. Lepas ni kau bagi pula aku taufik, aku nak sembahyang asar jemaah pula ya Allah. Macam tu. Dalam solat tu, ya Allah, seronoknya lah dapat solat. Kau harap-harap zuhur nanti ataupun asar nanti kan kau bagilah aku taufik, aku nak sembahyang juga ya Allah, nak jemaah juga, bagilah aku peluang ya Allah, tolonglah. Bukan sembahyang tu je, bagilah juga aku peluang nak sembahyang sunat pula ya Allah, bagi taufik. Dia jadi seronok, gemar. Bila gemar kan nak selalu. Harap-harap nanti sembahyang yang akan datang ni kau pilih lagi aku supaya dapat berjemaah. Orang yang betul-betul jaga sembahyang dia tu ni, dia bila terlambat pergi masjid, terlepas jemaah menangis dia tu. Dia menangis sungguh. Allah, ruginya. Nangis bukan sebab hilang duit, sebab tak dapat jemaah dia menangis. Sampai macam tu ni, subhanallah. Dia seronok. Dia rasa ruginya lah ya Allah. Menangis dia. Tak dapat pergi sembahyang jemaah, menangis. Rasa rugi ya Allah, rugi. Kenapa kau tak pilih aku? Kenapa aku tak dapat solat jemaah? Menangis dia. Oh, hebat sampai peringkat hebat lah tu. Dan ni apa? Tamalluqan ni apa? Yakni dengan rindu dendam kepada rindu ya Allah. Ini tak ada kat kita ni Ini cerita orang lebih-lebih ni. Cerita orang yang tubuhnya di dunia, hatinya di hari akhir. Ni orang ni rindu dendam. Ya Allah, bila dah bertemu. Tadi macam tadi kita sebut tadi, orang banyak tolong kita, orang banyak buat baik kepada kita, kita rindu nak jumpa dia. Rindu rindu. Macam itulah orang-orang yang hebat dengan Allah ni, yang Allah tu kekasih dia orang. Rindu ya Allah, bila dah nak mati, bila dah ya Allah, tak sabar nak jumpa. Bukan buat-buat tu memang dia orang sungguh perasaan rindu nak bertemu Allah tu. Sebab tu orang macam ni dia tak sabar menunggu kematian dia. Sebab kematian itulah yang memisahkan di antara dia dengan kekasihnya, iaitu Allah. Kita nak mati ke? Bila nak mati? Mati lagi baik lah macam ni. Bukan rindu ke Tuhan. Tak sabar dengan masalah hidup, kita kata mati lagi baik. Mana kita tahu mati lagi baik kita ni? Mati lagi besar bala celaka nanti Kang. Dahlah kita banyak buat dosa maksiat, taubat tak mau. Sangka jahat dengan Allah, mati lagi baik. Jimat kita, siap kau. Maknanya dalam kubur tu malaikat bukan main geram lagi tunggu kita. Kita kata mati lagi baik kalau macam ni. Ni lah kita tak tahu. Maksudnya takut, ya Allah panjangkanlah umur aku, ya Allah aku nak baiki lagi ni. Kalau kau tarik nyawa aku dalam keadaan banyak dosa maksiat zahir batin ni, habislah. Celakalah aku ya Allah. Harap-harap kau panjangkanlah umur aku nak mengaji, aku nak beramal, aku nak taubat. Sebab kalau aku nisbah macam ni, kalau mati ni bukan lagi baik, ni mati lagi celaka hidup. Masalah kita dalam kubur tu lebih dahsyat tuan-tuan daripada masalah atas dunia ni. Kita contoh bila Allah uji kita rasa wah bukan main besar lagi masalah Allah bagi kita atas dunia ni. Kita tak teringat masalah sakaratul maut tu, nak bertemu dengan malaikat maut tu, bukan main besar masalah dia tu. Himpunkanlah segala masalah dunia ni.
Tak sama dengan masalah kita nak berdepan dengan malaikat maut besok. Lagi besar masalah yang kita nak jumpa, betul Ustaz. Jangan sedap-sedap mulut kita kata mati lagi baik. Oh, jangan main-main tuan. Orang jahil macam kita ni dia berani cakap. Ikut terlintas je cakap, betul lah tu. Kata ulama, orang jahil ni dia berani. Tapi sayang berani tak bertempat. Berani tak bertempat itu. Mati lagi baik kalau macam ni. Tak tahu mati lagi besar azab celaka yang kita dapat. Minta panjang umur supaya dapat baiki amal. Itu nama orang putus asa daripada rahmat Allah. Kalau kita kata mati lagi baik lepas satu masalah yang ni tak selesai, datang pula masalah yang lain, mati lagi baik ini orang putus asa dari rahmat Allah. Jangan tuan-tuan, dosa besar. Putus asa daripada rahmat Allah ni dosa besar. Harap ya Allah panjangkan umur aku nak baiki amal ya Allah. Macam tu. Kalau ya Allah panjangkan umur, reta belum cukup, itu dikeji tu. Nak panjang umur sebab reta tak cukup lagi. Target. Target mati 5 juta dalam bank. Ni baru RM5. Jadi minta panjang umur ya Allah. Itu dicela kata Imam Ghazali. Kalau kita nak Allah panjangkan umur sebab nak kumpul reta, dicela oleh Allah. Tapi kalau nak panjang umur sebab nak baiki amal, itu taat kepada Allah. Anda dah nak habis dah. Dan suka dan tamalukan yang ini rindu dendam kepada Allah. Allah tak sabar nak bertemu dengan pencipta. Dalam solat tadilah dia berasa macam tu. Orang-orang tu lah. Itulah dia perbezaan solat orang yang kamil, orang yang sempurna. Bezakanlah dengan diri kita ni. Barulah tahu siapa diri kita tu. Cukuplah sekadar itu. Minta ampun maaf banyak-banyak. Ambil masa tuan-tuan lama. Perut dah bunyi kokek. Piring pinggan dah benting-denting memanggil kita. InsyaAllah jumpa lagi bulan hadapan. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan Allah kabul, mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah ampunkan sekalian dosa-dosa kita yang hadir. Ibu bapa kita, tak lupa ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, anak bini kita, adik-beradik kita, ipar dua, sepupu sepapat kita, kawan-kawan, rakan-rakan kita semua, tak terkecuali yang lama, yang baru, yang baik dengan kita, yang tak baik dengan kita, mudah-mudahan diampunkan dosa sekaliannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah pilih semuanya, Allah pilih sekaliannya. Kita masih lagi ada ramai adik-beradik kita yang tak belajar lagi, ipar dua kita yang tak ngaji lagi, anak-anak buah kita. Mudah-mudahan Allah pilih semuanya ya Allah. Pilihlah semuanya. Ini supaya belajar agama, faham agama betul-betul, beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diselamatkan oleh Allah, Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amalan kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan amalan kita disampaikan oleh Allah kepada almarhumah ibu bapa kita, andai kata yang dah pergi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempersiapkan syurga yang paling indah untuk kedua ibu bapa kita. Dan pada alim ulama yang banyak berjasa dengan kita, memberi bimbingan, memberi ilmu, petunjuk kepada kita. Allah sajalah yang maha membalas dengan sebaik-baik balasan. Dan tak lupa saudara mara kita di Palestin, dan di Yaman, dan di mana-mana sahaja yang sedang ditindas, yang sedang dizolimi oleh orang-orang kafir harbi, yang sangat zalim, tidak berperi kemanusiaan. Mudah-mudahan Allah hantarkan pertolongan, Allah hantarkan perlindungan, Allah berikan kemenangan. Mudah-mudahan Allah menghancurkan sehancur-hancurnya sekalian orang kafir harbi yang menzalimi umat Islam, walau di mana tempat sekalipun, walau di mana waktu sekalipun. Mudah-mudahan Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya, seperti mana Allah menghancurkan musuh-musuh Allah yang terdahulu. Amin ya Rabb, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Insyaallah kalau panjang umur
Bulan depan ada? Dah puasa kan? Ha? Puasa dah kan? Tak ada puasa, ada kuliah subuh tak? Ha? Kuliah subuh ada puasa? Ada tak? Sarapan tak ada kan? Boleh juga dalam bilik lah. InsyaAllah, insyaAllah. Yelah, yang tak ada kuliah maghrib lah. Kuliah maghrib. Bulan puasa kuliah maghrib tak ada. Kuliah maghrib, kuliah lepas isyak tak ada. Tapi tengoklah macam mana. Kalau tempat-tempat, ada tempat yang bulan Ramadan pun buat juga. Dia orang buat lepas tarawih. Ada tak buat kelas? InsyaAllah. Jadi yang ikut kelas online, insyaAllah hari ni, hari apa ni? Kejap lagi kita ada kelas pukul 9.30, ada kelas duha. Dan maghrib nanti ada kelas maghrib pukul 8. Dan kelas selepas isyak pukul 10.30 malam, insyaAllah. Wallahu a'lam. Ni kan terbawa balik pula. Moh kita tengok apa benda tu tadi kat dapur, tintang-tintang lah. Ni budang kan? Alhamdulillah. Sihat ni? Doa saya. Kojo tak apa. Kojo ibadat. Mancing ya, ada hari tu baru turun sekali. Siap je. Hari tu ada turun sekali, tapi turun sekejap je. Ada tu sekejap, mancing sekejap. Ada. Beg ada bang, beg ada saya bawa. Oh, ada bawa? Ada. Alhamdulillah. Kang, kita sarapan dulu. Masih Cik. Jazakumullah khair. Jumpa lagi Cik. Doa saya insya-Allah. Kuliah subuh sini kerubung Masjid An-Nur Masjid An-Nur. Hari Sabtu bulan puasa, hari Sabtu. Saya ada hari Sabtu kat Shah Alam. Minggu kalau ada kosong, kita pun buat pengisian untuk bulan puasa juga ni kan. Hari Sabtu saya kat Shah Alam, kat Kelang. Kelas sana. Baik, jom. InsyaAllah. Jom sarapan. Mari kita. Mari kita sarapan, tengok apa ada. Apa tu? Tak tahu. Ustaz. Jangan lari. Mana? Mai lah. Rasa pakat rasa sound sikit Ustaz. Rasa sikit. Siapa nak jadi orang kan? Mai. Mailah rasa. Banyak ni. Mai. Diorang ni dah terbalik ajak mengaji, mau ajak makan lari pula ni. Diorang ni dah terbalik Biasa ajak makan berlari. Ajak mengaji tak mau. Ni dah terbalik diorang ni. Masya-Allah. Ajak mengaji tak mau, ajak mengaji. Mana handphone saya? Satu lagi. Okey, ada. Ada. Jom, makan ni cepat. Mai. Siapa nak makan ni? Ni belum puasa lah. Belum puasa lagi. Mai. Susah nak ajak makan. Mari. Lagi mana? Pergi kerja? Utak. Dia orang ni masya-Allah. Jemput makan ni. Jemput makan semua sahabat-sahabat, kawan-kawan, kenalan-kenalan. Makan pun susah. Dia orang ni dah terbalik Dia orang ni ngaji tasawuf lebih ni. Ajak makan dah tak mau. Dia orang ni rajin ngaji. Makan dia orang lagi. Mai. Ayusikan dia. Mai kawan-kawan semua mai jemput makan. Mai lah sini, datang sini. Ada rezeki. Apa surah apa namanya ni? Al-Falah. Kerubung. Kat Seluk Duku pun Al-Falah juga. So tepi jalan tu, tepi light tu. Tu Al-Falah tak? Saya nak makan yang ringan-ringan je. Yang ni saya nak makan kat rumah. Sempat lagi tak? Sempat ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qina azabannar. Sallallahu. Mai. Ni
Ni siang malam nak balik cepat, pagi nak balik cepat. Tu lah tu. Nak siang ayam pula dah. Boleh. Malam dia balik awal juga. Malam dia nak siang apa, malam balik awal. Boleh. Sila yang ada kerja, yang ada urusan, silakan. Nanti korang pukul 9.30 kan kita jumpa balik, insya-Allah. Pukul 9 kan kitab Misbahul Munir, kitab tauhid. Misbahul Munir. Makan. Ni buah Melaka. Buah Melaka. Kuih kelopong. Ada ni Mana sini? Sini yang kosongnya. Mana ada? Lagi. Okey, makan banyak sikit, keluar dulu. Baik. Tahu Melaka. Ada tempat lain. Nak siang ayam. Dia orang ni macam-macam Azman, alasan dia orang nak lari. Yang boleh kita. Apa? Buat yang golek. Yang boleh sekor je tak payah. Bulu pun tak payah cabut. Buang perut dia. Garing-garingkan dia. Buang perut dia golek dengan bulu-bulu sekali. Garingkan dulu. Jimat kerja, cepat masa. Betul dah habis Ustaz. Dodol. Mak dah habis am. Dodol dah habis. Sama-sama jemput sarapan ni yang puasa, selamat puasa. Yang boleh sarapan selamat sarapan kan, pukul 9.30 kita jumpa balik. Insya-Allah. Baru nak masuk dapur nak masak. Bagus. Susraya baru bangun ni. Takut dia ada campur. Susraya baru join ke tadi tak ada. Tengah sama hijau. Sama okey. Apa tu? Taknya. Pau. Inti dia. InsyaAllah. Hari Ahad? Kuliah penuh dah semua. Bila bang? Minggu. Waktu bila? Ahad. Waktu subuh je ni. Subuh minggu ke-6 ada bang? Baru nak minang lebih sikit. Tunggu begitu. Tak, kita cuba yang ketujuh lah. Mana tu? Kat sini? Suruh sini? Suruh sini. Ni dah ada? Tambah lagi. Kita tak cukup. Sebulan sekian sekarang Ustaz. Bila start ni dah. Itulah tu. Kan bergaduh dengan Masjid Kerubung kan? Masjid An-Nur kan? Apa bapak dia baik. JK masih Cing ada, saya bagi nombor Ustaz kan. Dia minta. Masjid Ceng? Masjid mana? Tepi jalan tu? Minta nombor Ustaz. Dia bagi. Baru ke lama? Baik, sebulan ke sini. Itu ada WhatsApp itu. Tapi tak tahu daripada mana, masjid mana. Dia ada ikut kelas? Dia ada ikut kelas? Dia siapa kawan tu baik JK masjid sana? Dia ada ikut kelas apa? Dia ada pergi kat mana saya tak tahu. Oh, nak jumpa je. Yang main panggil dia, main jumpa. Habis kenal. Suami apa semua. Satu apa? Mantan bini Adun tu, Yasin Sarif. Kenal. Siapa? Satu Yasin Sarif. Datuk Yasin? Bapak Datuk Rais. Bapak Datuk Rais. Ni lah, YB. Mana paling rumput lah. Majlis polisi ni. Paling rumput. Oh.
Bagus ke, ikut. Oh, saya tak pernah, tak kenal. Jemput sarapan apa macam-macam, nasi lemak ada, kuih apam ada, kuih buah melaka ada. Macam-macam ada. Air 3 jenis. Air 3 jenis. Masuk air masak. Kalau bulan puasa bulan puasa yang biasa yang sudah buat kelas juga. Tanjung Bidara Palma. Tu dia buat. Kalau kuliah subuh okey Ustaz, tak masalah. Kuliah subuh tak ada ganggu. Tak ada ganggu. Kuliah subuh tak ada ganggu. Kuliah Zohor jalan macam biasa Zohor. Mana dekat ofis-ofis macam KBSP, BSN tu adalah bulan puasa ada macam biasa. Kelas duha pun adalah macam biasa. Kelas maghrib je lah. Tapi dekat Padang Temuk on macam biasa. Padang Temuk on. 10 lebih tu. Start pukul 11. Dah ya. Bulan puasa start pukul 11. Lepas tarawih boleh layan tak? Padang Temuk. Alhamdulillah dah 2-3 tahun mana puasa pun kita on. Tapi bulan puasa buat sebulan, seminggu 2 kali ke tak silap. Dekat Padang Temuk. Seminggu 2 kali. Tengoklah kalau kerubung nak on, saya tak. InsyaAllah, maknanya pada saya lah. Sepatutnya bulan Ramadan ni kita tambahkan ibadat. Mana tanpa mengurangkan ibadat kan, mana dapat kelebihan tarawih, dapat kelebihan semayang tarawih, witir, ngaji macam biasa berjalan. Pahala ngaji lagi besar daripada solat tarawih lagi. Kalau tak jalan ke pun tak jauh, orang pun boleh pergi. Kerubung. So tengok nanti macam mana kita sembang Ataupun ustaz nak mengajar sini pun boleh kalau ada masa. InsyaAllah. Sama je. Sama je. Sini dah tukar urusan. Mesti baru dia. Barakallahu fiik. Moga Allah bagi taufik. Jalankan tanggungjawab. InsyaAllah. Sabtu saya kat Syalam. Salah. Biasa sini. Malam kuliah. Biasa orang kerja banyak Kuliah kan? Kelas. Dekat Pandamaran dengan Bukit Tinggi. Jadi betul tak? Jauh ni main kalah. Banyak lah. 2 tempat saja. Pun ramai yang request ustaz juga hari masa bulan puasa ni. Bulan puasa dia nak request macam mana? Ada panggil ustaz mengajar. Tak ada. Dia dah tahu dah memang tak ada kelas. Dia memang tak panggil. Maksud saya kalau subuh tu lah. Subuh memang tak boleh kacau. Subuh memang tak usik lah. Subuh macam biasa. Subuh macam biasa tak kacau. On lah. Haji Anwar sini.